Hai, Assalamualaikum. Kalau korang pernah tengok satu cerita ni, bawang merah bawang putih, cerita klasik Melayu lah. Okey, yang dalam versi Melayu ni, bawang merah ialah seorang yang baik dan bawang putih ialah seorang yang jahat. Kalau tak silap aku tak ingat. Dalam cerita ni, mak bawang merah mati. Fast forward, dia jadi seekor ikan kalui. Bila dia jadi seekor ikan kalui, mak bawang merah ni dia tinggal dalam satu perigi. Somehow tak tahu kenapa, anak dia yang bawang merah tu bertanggungjawab untuk bagi makan dia setiap hari ke macam tu dengan nasi. So bila bawang merah datang untuk bagi makan nasi kepada mak dia kena panggil mak dia lah kan. So setiap kali datang dia kena panggil mak dia, dan bila dia panggil mak dia untuk makan, mak dia pun yang ikan kalui tadi surface dan makan nasi yang ditaburkan oleh bawang merah. Okey, kat sini ada banyak sangat persoalan. Macam mana mak dia boleh faham bahasa Melayu sedangkan mak dia ikan? Soalan paling besar kat sini ialah, bolehkah ikan dengar suara kita dan bolehkah ikan faham apa yang kita cakap? So itulah soalan yang kita nak jawab hari ni. Bolehkah ikan mendengar? Sebelum aku pergi to the point ataupun jawapan bolehkah ikan mendengar, aku lebih suka untuk bagi beberapa clue supaya kita boleh sama-sama dapat to get to the destination of the answer. Adalah macam filosofi lah, orang cakap the thing about quest is the journey, not the destination. So anyway, clue pertama, kita kena faham tentang macam mana bunyi travel. Kita ada 3 state of medium sekarang. Kita ada gas yang macam tengah duduk sekarang ni, kita ada solid dan kita ada liquid, benda cecair. Sound akan travel best and laju daripada solid, liquid ke gas. Maksudnya daripada point source of bunyi tu, kalau kita letakkan medium dia ialah pepejal, bunyi tu akan travel lebih laju dalam medium pepejal berbanding cecair berbanding gas. Benda ni aku dapat experience sendiri masa aku pernah diving dengan kawan aku. Bila mana kita orang diving, kita orang dengar bunyi boat tau, sebab kita orang dalam air, so boat atas lah. Bunyi boat tu kuat gila, dan makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Tapi daripada tempoh kita orang dengar bunyi boat tu sampai ke boat tu betul-betul lalu atas kepala kita orang, masa yang dia ambil sangat-sangat lama. Aku rasa dekat 5 minit juga ah, which is untuk kelajuan boat rasa macam jauh lah kan 5 minit untuk kelajuan boat yang laju tu. Dan bila boat tu betul-betul sampai atas kepala kita orang, telinga kita orang ni rasa macam nak pecah sebab bunyi dia terlalu sangat-sangatlah kuat dan membingitkan. So itu menunjukkan yang sound akan travel laju dalam cecair berbanding dalam gas yang udara kita dengar sekarang. Untuk situasi aku tadi, kalaulah kita letak boat tu dalam jarak yang sama tetapi medium yang beza, di udara dengan di dalam air akan lebih bunyi kuat berbanding di udara walaupun jarak source of bunyi tu sama. Okey, ini akan membawa kepada clue nombor 2 tentang density. Badan ikan, densitinya lebih kurang nak sama dengan density of water. Bila density itu sama, getaran yang disampaikan oleh bunyi tersebut akan tak boleh dibezakan oleh sesuatu objek yang mempunyai density yang sama. Sebab density ikan dengan density air lebih kurang sama je. So kalau ikan nak terima getaran bunyi tersebut, dia macam dengar tak dengar ataupun badan dia getar tak getar je. So adakah dia tak mendengar? Clue nombor 3, ikan tak ada pula telinga untuk mendengar. Okey, untuk ikan, walaupun ikan tak ada fizikal telinga macam ni, sensori ikan untuk terima getaran daripada sekeliling dia, which is dalam air tu, ada 2 yang paling utama. Satu ialah di badan dia. Dekat badan ikan ada satu line tau, kalau korang pasang. Nama line yang dekat badan ikan tu ialah lateral line. Dekat lateral line ni, dia ada satu sensory cell, nama dia neuromus. Neuromus ni ialah fungsi dia untuk menerima getaran di sekeliling dan hantar kepada otak ikan untuk translate, oh ada satu getaran, ada getaran tengah berlaku dekat sekeliling dia. Sensori ikan untuk menerima getaran yang kedua ialah pada otolis. Dalam ikan, dia ada satu tulang ataupun macam structure yang sama dengan structure telinga manusia. Walaupun dia tak ada fizikal telinga macam kita, tak ada kelopak telinga, structure otolis yang sama dengan telinga itu menunjukkan yang bila ada getaran daripada sekeliling dan sampai ke badan ikan, otolis ni akan bergetar. Dan ada lagi satu structure yang agak debatable untuk dikonsiderkan sebagai structure sebagai pendengaran dalam ikan, ialah diorang punya swim bladder. Swim bladder ialah satu structure di mana ikan akan kompreskan udara dalam satu structure tu untuk dia berenang timbul ataupun tenggelam dalam air. Dalam structure tu takkan ada liquid ataupun takkan ada solid, sebab dalam structure dalam ikan swim bladder tu hanya ada udara saja. Faham tak tadi kita punya clue pertama? Sound akan travel best on different state, daripada solid kepada liquid kepada gas. Badan ikan ialah solid tapi sekeliling dia ialah medium liquid. Tiba-tiba ada satu benda yang density dia lebih rendah, iaitu ada udara kat dalam badan dia untuk menerima getaran gelombang bunyi daripada sekeliling dia. So kemungkinan yang swim bladder juga merupakan struktur bantuan untuk ikan gunakan sebagai mendengar. So dia boleh mendengar ataupun tidak. Mendengar dekat dalam istilah ikan adalah subjektif, susah nak dikatakan ya ataupun tidak. Kalaulah kita definisikan getaran ialah satu pendengaran untuk ikan, maka ya
ya, ikan boleh mendengar. Tapi kalau nak katakan ikan boleh mendengar vokal ataupun suara tone macam kita bercakap suara aku pecah. It is debatable lah. Sebab untuk ikan mendengar vokal macam ni dan translate sebagai satu bunyi ataupun tone yang berbeza sangat susah, sebab otak diorang tak sekompleks otak manusia ataupun creature-creature yang dekat darat. So somehow boleh katakan dia tak mendengar sebagai vokal yang macam kita produce, tapi dia boleh menerima getaran yang dikeluarkan oleh gelombang bunyi. Somehow ada beberapa spesies ikan dekat laut yang gunakan swim bladder sebagai adaptation pendengaran dorang untuk lari daripada predation, daripada kena makan dengan pemangsa dorang. Contohnya macam ikan sardin. Bila dolphin keluarkan sonar click kepada school of ikan sardin, swim bladder tu bergetar dan dia boleh detect, oh ada sonar click tengah tembak badan kita, jom kita lari. Dorang gunakan getaran swim bladder yang dorang dapat daripada sonar click dolphin untuk dorang lari daripada kena makan dolphin. So aku harap aku menjawab persoalan mengenai adakah ikan boleh mendengar. Aku harap video ni berguna dan bermanfaat. Korang boleh share pada kawan-kawan korang supaya dorang pun tahu tentang ikan pun boleh dengar. So kalau korang nak ngumpat ikan, jangan ngumpat depan-depan. Itu saja. Kalau korang rasa video ni best, give a like and share kepada kawan-kawan korang supaya kawan-kawan korang pun tahu yang ikan pun boleh mendengar. Ya, itu saja. Bye.